سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية تحية الإسلام، تحيتهم الجنة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Kasihi dan urusi Pasal Imam dengan kuasa Surah Al-Furqan, para ustaz, ahli ulama, tentang guru, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita sekali pada pagi ini dalam keadaan aman serta melimpahkan hidayahnya kepada kita untuk sama-sama kita menampak dalam kegelapan malam, bagi menunaikan ketaatan dalam bentuk salat berjamaah subuh, di mana hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kita selepas 2 bulan kita rehat. Bulan lepas ada kan? Bulan lepas ada di kampung. Di mana kali yang terakhir kita melihat perbincangan daripada firman Allah, wa aqimus salah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, di mana kita sebutkan ayat ini masih lagi perbincangannya berjajar sekitar bicara Allah terhadap ahli kitab. Begitu juga dalam ayat yang kita akan sentuh pada hari ini, iaitu ayat yang ke-44, bukan 43, 44, minta maaf. Ayat yang ke-44 daripada firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Firman Allah Ta'ala ini masih lagi tetap ditujukan asal-asalnya kepada ahli kitab. Kata Allah kepada ahli kitab, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian ataupun kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri, yakni kewajipan-kewajipan kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, iaitu kitab Taurat di sisi mereka. Maka tidakkah kamu berfikir? Kalau kita lihat terjemahan perkata Atamurun, di situ menghubungkan 2 kalimah asal-asalnya. Walaupun nampak macam satu kalimah, tetapi sebenarnya di situ terdapat 2 kalimah. Kalimah yang pertama terbentuk daripada hamzah a. Disebut a di awal kalimah, diikuti dengan selepas daripadanya sebarang kata perbuatan, maka ataupun kata nama sekalipun, maka ianya membawa maksud adakah. Atamurun, adakah. Ta'murun, kamu semua menyuruh, daripada kalimah amara, suruh. Ta'murun, kamu semua suruh. Manakala kalimah yang kedua, al-birri, jangan baca al-barri, jangan baca al-burri. Dengan al-birri, al-birri ni apa dia? Disebutkan makna perkataannya dalam bahasa Arab, jima'ul khair, segala perkara yang menghimpunkan akan kebaikan. Bil-birri, dengan kebajikan, kamu menyuruh manusia dengan kebajikan. Kalau kata barri, darat, burri, jalur. Birri itu baik. Watan sauna, kalimah waw di situ kita berikan maknanya dan, tetapi dan di situ kita kata bukan takat dan biasa. Dan di sini ialah dan hal, dan keadaan kamu, asal-asal makna dia. Ataupun sedangkan kamu melupakan, watan saw anfusakum, tahu diri kamu semua. Tatlun, iaitu bukan takat kata kita kata kita semua ataupun na'udzubillah min dzalik, golongan ini melupakan diri mereka,
mereka juga dalam masa yang sama membaca akan kitab Taurat. Ta'qilun, walaupun kita berikan terjemahan asalnya tadi kita kata, maka tidakkah kamu berfikir? Asal daripada ta'qilun ialah berakal. Bila kata berakal, persoalannya adakah akal itu digunakan dengan cara sebetulnya? Akal digunakan cara sebetulnya ialah dengan berfikir. Tafsir ayat ini tuan, apa dia? Orang Yahudi menjadi satu tabiat pada diri mereka. Bila kata tabiat, benda ini sememangnya telah banyak kali berlaku. Tanya balik kat diri kita, kita ada tak perangai Yahudi dalam waktu diri kita ni? Alhamdulillah ini tadi. Berat ni. Apa perangai Yahudi yang buruk ni? Sampaikan Allah datangkan persoalan dalam bentuk ayat ini. Dan persoalan ini bukan persoalan untuk Allah tanya nak tahu jawapan. Sebaliknya ia lebih kepada satu soalan berbentuk sindiran ataupun celaan kepada golongan Yahudi, iaitu menjadi kebiasaan bagi Bani Israel. Bila mana mereka berhadapan dengan manusia, mereka suruh orang untuk buat baik. Masya Allah, hebat. Jumpa orang, ajak buat baik. Adakah tak bagus ajak orang buat baik? Tak. Ajak orang buat baik itu bagus. Tetapi masalahnya, bila mana mereka menyeru manusia melakukan kebaikan dan mengajak manusia supaya mentaati akan Allah serta bertakwa kepadanya, malangnya dalam masa yang sama, mereka jugalah golongan yang menyalahi apa yang mereka seru manusia kepadanya. Apa yang mereka cakap pada orang, itu yang mereka bangkang ataupun mereka lawan bagi peringkat diri masing-masing. Oleh sebab itulah, bila mana perkara ini berlaku, Allah Azza wa Jalla menempelak golongan ahli kitab ini yang mengajak manusia melakukan kebaikan, sedang dalam masa yang sama mereka lupa untuk memperingatkan diri mereka bagi mengerjakan apa yang mereka seru manusia lain melakukan. Ini disebut asal kepada bagaimana ayat ini turun. Nanti kita akan sebut secara khusus apa yang berlaku sebenarnya. Di mana kalau kita melihat lebih jauh kepada maksud lupa, watansauna dalam ayat ini ialah yang dimaksudkan dengan lupa itu bukan lupa saja-saja. Macam setengah manusia, kita kata sifat lupa itu sifat yang memang mendiami diri manusia. Tak ada manusia yang tak lupa. Siapa manusia tak lupa, dia bukan manusia. Tetapi dimaksudkan dengan lupa dalam ayat ini bukan sifat lupa yang kebiasaan manusia biasa mengalaminya. Tetapi yang dimaksudkan dengan lupa dalam ayat ini ialah mereka meninggalkan apa yang disuruh orang lain kepadanya, seolah-olah buat-buat lupa. Wa tansawna anfusakum, di situ ialah disebutkan tansawna, iaitu mereka tinggalkan apa yang disuruh orang lain kepadanya. Tuan-tuan, bila mana tuan-tuan pergi ke tempat, pasti tuan-tuan ada perancangan untuk bawa barang-barang pribadi. Maka bila mana tuan-tuan lupa bawa barang pribadi tersebut, itu bermakna tuan-tuan apa dia? Tinggal. Saya tertinggal ataupun saya terlupa beg dompet saya. Adakah bila mana saya terlupa beg dompet saya bawa dompet saya? Mustahil. Lupa kesannya ialah tinggalkan apa yang kita lupakan tadi. Maka bila mana manusia Yahudi ini ataupun orang ahli kitab ini, mereka mengajak orang lain dalam keadaan mereka ajak orang lain untuk buat baik, tetapi untuk peringkat diri mereka meninggalkan apa yang mereka kata. Maka bila mana kita ambil contoh secara khusus apa yang mereka buat, ayat ini Allah datangkan sebab apa? Kalau sebelum daripada itu kita melihat Allah menyeru supaya ahli kitab mengerjakan salat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, bukan dengan cara yang kita katakan cara lama mereka. Kita dah bincangkan kenapa di sini Allah sebut wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, iaitu antara maksudnya hendaklah kamu rukuk dengan orang lain rukuk daripada kalangan para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata bila mana datang pula ayat 44 pada saat ini yang disebutkan mereka melupakan tanggungjawab mereka yang asal, sedangkan asal-asalnya mereka lah yang menyuruh manusia ke arah kebaikan tersebut.
antara contoh yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu kita tahu antara punca sebab kepada orang Yahudi mendiami bumi Madinah. Sedangkan mereka tahu tempat yang mereka dambakan ialah bumi Palestin. Bumi Madinah bukan tempat bagi orang Yahudi. Tetapi kenapa orang Yahudi sebahagian yang memilih untuk berhijrah ke bumi Madinah? Sebab mereka mendapati dalam kitab Taurah mereka menceritakan akan kehadiran Nabi tersebut. Orang Yahudi satu ketika pernah dibuang daripada negaranya dan hidup dalam keadaan hina. Maka bila mana mereka melihat perkhabaran tentang Nabi yang akan lahir kemudian hari, mereka berharap Nabi tersebut adalah daripada kalangan Bani Israel ataupun daripada kalangan Yahudi yang akan mengangkat balik Yahudi yang berada dalam kehinaan sebelum daripada itu. Maka pakat-pakat berpindah ke bumi Madinah, berharap supaya Nabi itu lahir dan mengangkat kembali bangsa Yahudi yang telah terbuang daripada negara-negara yang lain. Namun bila mana mereka dah mula mengkhabarkan kepada orang lain, cerita, kemudian akhir zaman nanti akan datang Nabi kepada kita, kamilah yang akan tolong dia, kamilah yang akan bantu dia, dan dia geng kami. Ini janji orang Yahudi sebelum Nabi SAW itu. Tapi apa yang berlaku? Apa yang mereka harapkan Nabi tersebut lahir daripada kalangan Bani Israel, daripada kalangan Yahudi, tak berlaku. Sebaliknya Allah angkat Nabi itu adalah daripada kalangan bangsa Arab, yang bukan daripada keturunan Bani Israel. Lalu pada saat itu, apa yang mereka seru manusia supaya mengikuti Nabi tersebut, taat, patuh, sokong. Sedangkan mereka telah berjanji untuk menyokong Nabi tersebut. Bila sampai Nabi SAW di bumi Madinah, mereka lah golongan yang pertama menentang akan Nabi SAW, termasuklah dengan kuncu-kuncunya golongan munafikun. Orang munafik dibicarakan juga tentang ayat ini, walaupun asalnya diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Maka pada saat itulah ayat-ayat sebegini didatangkan kepada orang Yahudi, tujuannya untuk menempelah apa yang mereka buat, apa yang mereka cakap berbeza. Seru manusia kepada kebaikan, tapi dalam masa yang sama, kebaikan yang paling besar mentaati Rasulullah itu pun mereka cakap, tetapi mereka lawan. Maka bila kita lihat dalam ayat yang sama juga, menjadi keperluan kepada mereka yang mengajak manusia ke arah kebaikan supaya memulakan seruan tersebut kepada diri mereka terlebih dahulu dengan melaksanakan apa yang diseru manusia kepadanya. Kalau kita melihat konsep seruan yang asalnya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saff ayat 1 dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah kata, wahai orang yang beriman, serulah, ataupun kenapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Maka besarlah kemurkaan di sisi Allah untuk kamu berkata apa yang kamu tak buat. Ini asal bagi seruan kepada manusia, iaitu sebelum daripada kita memberikan ajaran, seruan kepada manusia lain untuk mengerjakan kebaikan, sebaiknya kita lah yang melaksanakan tuntutan daripada apa yang kita bicarakan, seperti mana yang ditampilkan oleh Nabi, para sahabat dan juga lain-lain. Nabi dalam banyak keadaan sebelum daripada baginda memerintahkan para sahabat melaksanakan tuntutan tersebut. Misal kata Nabi nak minta para sahabat untuk bangun qiyamul lail, baginda lah yang pertama bangun dulu, dan baginda lah yang paling kuat untuk berqiyamul lail. Para sahabat yang lain juga begitu. Kisah yang masyhur ketika mana zaman Umar radhiyallahu taala anhu, apa yang berlaku pada Am Ramadah. Saudara ingat? Pernah dengar cerita tentang Am Ramadah? Apa dia Am Ramadah? Musim kemarau yang berlaku di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Bila mana berlaku musim kemarau di zaman Umar, pada ketika itu Umar bercadang-cadang untuk melaksanakan apa yang dikatakan sebagai catuan makanan. Bila mana Umar nak buat catuan makanan, dia perintahkan kepada penjaga gudang-gudang simpanan makanan negara, wahai pekerja-pekerjaku,
Jangan kamu mulakan catuan melainkan selepas Umar memulakan catuan terlebih dahulu terhadap gigi dia. Selepas 7 hari Umar buat catuan makanan pada gigi dia, barulah dilaksanakan kepada orang bawahannya. Itu dalam sudut keduniaan. Tetapi kita kata itulah merupakan tabiat orang-orang yang hebat. Sebelum daripada dia menyuruh manusia, maka dipastikan dirinya terlebih dahulu melaksanakan segala tuntutan-tuntutan tersebut, barulah dia akan berbicara apa yang telah dilakukan, bukan dia berbicara apa yang tidak dia lakukan. Itu konsep. Justru apa yang disebutkan ini ada satu pepatah yang digunakan dalam dakwah, iaitu dikatakan aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri kamu dan kemudian barulah seru orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini bukan hadis, sebaliknya kata-kata yang dinukilkan oleh para ulama bagaimana untuk mendapatkan kesan daripada penyampaian, kesan daripada dakwah dan sebagainya. Disebutkan kata aslih nafsak, perbaiki diri kamu, dan kemudian wad'u ghairak, kemudian kamu serulah orang lain untuk mengerjakan apa yang telah kamu perbaiki diri kamu. Maka dalam masa yang sama, kalau kita melihat satu persoalan lain, adakah menjadi syarat orang yang nak menegur orang lain itu telah pun sempurna kebaikan diri dia? Itu persoalannya. Nak tunggu perfect dulu ke baru nak tegur orang lain, baru nak perbaiki orang lain dan sebagainya? Maka di sana ada dua pandangan di kalangan ulama. Yang pertama, dia kata dalam masa yang sama, tidaklah menjadi syarat seseorang yang ingin menyeru manusia kepada kebaikan ataupun mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran sempurna diri, bukan syarat. Sebelum menyeru manusia kepadanya, dalam arti kata, tak semestinya orang yang tak baik dia tak boleh menyeru manusia kepada kebaikan, dan bukannya semestinya orang yang tak baik dia tak boleh menyeru orang lain ataupun mencegah orang lain daripada melaksanakan kemungkaran. Kita ambil contoh mudah. Katakanlah di tangan seorang hamba Allah, di tangannya ada arak. Nak minum arak ni, kawan dia pun pegang botol arak juga. Dia tahu minum arak ni benda yang tak baik. Kawan tu pun tahu minum arak tu benda yang tak baik. Adakah pada waktu itu bila mana dia peminum arak, dia tidak ada kewajipan untuk mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran tersebut? Ataupun bagaimana? Maka yang sebenarnya di antara dua pendapat ini, walaupun terdapat perselisihan dalam isu ini, yang terbaiknya, yang sahihnya ialah meskipun kedua-dua insan berada dalam kemungkaran, tetapi tidak gugur kewajipan mencegah kemungkaran tersebut daripada insan yang sedang melakukan kemungkaran kepada insan yang lain. Kalau dia sedang minum arak, kawan dia minum arak, dia perlu katakan kepada kawan dia, engkau jangan minum arak walaupun dia minum. Sebab kewajipan itu tak gugur. Walaupun kita tahu, kalaulah dia minum juga apa yang dipesan kepada sahabat dia tentang perkara tersebut itu mendatangkan dosa, tetapi dengan dia tidak melakukan pencegahan terhadap kawannya yang melakukan mungkar, itu juga dosa. Maka jalan yang terbaik ialah dia tinggalkan arak tersebut dan kemudian seru orang lain, ataupun sekurang-kurangnya dia mencegah orang lain melakukan kemungkaran, walaupun dalam masa yang sama dia buat satu daripada dua dosa tersebut telah gugur daripada dia. Faham tak? Faham tidak? Okey. Kita tak baik. Orang kata, kau nak cakap apa pada aku, kau pun tak baik. Kau nak tegur apa, aku pun tak baik. Ya, kita kata saya tak baik. Betul. Tetapi itu tidak menggugurkan kewajipan saya untuk menegur kamu supaya kamu menjadi lebih baik daripada saya. Di situlah datangnya peranan yang disebutkan sebagai watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bila mana kita menasihati ataupun pesan-pesan dengan kebenaran, sebab kebenaran itu bukan milik individu. Kalau kebenaran itu milik individu, barulah kita kata kita jadi baik, baru tegur orang jadi baik. Tetapi kebenaran itu milik Allah. Walaupun saya tak baik, tetapi saya tak nak awak jadi tak baik. Nampak?
Pendapat yang menyatakan bahawasanya tidak boleh menegur orang lain dalam keadaan kita melakukan kesilapan tersebut. Pendapat tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir sebagai pendapat yang lemah. Banyak keadaan disebutkan bila mana berlaku begini, ramai yang mengambil tindakan, aku tak nak buatkan dia mencegah muka sebab aku pun belum baik lagi. Itu sebab pandangan yang salah. Namun tuntutan dalam masa yang sama, bila mana kita bercakap kepada orang lain tentang kebaikan ataupun mencegah orang lain daripada kemungkaran, satu lagi tanggungjawab datang kepada diri kita, iaitu kalimah itu sepatutnya lebih awal ditujukan kepada diri, bukan kepada orang lain terlebih dahulu. Okay. Ia diambil daripada peristiwa bagaimana dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya dalam ayat surah Hud 88. Apa dia kata? Wa ma uridu an ughalibakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'. Dan aku tidak berkehendak untuk menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama mana aku masih lagi berkemampuan atau berkesanggupan. Maka di sini kita tengok apa yang diserukan manusia kepadanya bukanlah tujuan kita kata nak tunjukkan siapa lebih baik. Kadang-kadang yang diseru itu lebih baik daripada yang menyeru. Namun tanggungjawab untuk memperbaiki dari masa ke semasa keadaan diri dan masyarakat adalah merupakan tanggungjawab semua. Macam tuan-tuan, katalah tuan-tuan hari ini anak murid saya, hari ini saya guru, contoh. Dalam banyak-banyak penyampaian saya ada kesilapan. Maka bila tuan-tuan berada pada kedudukan murid, dalam kaedah yang lama, pantang anak murid tegur guru. Dalam kaedah lama, kurang sopan anak murid tegur guru. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks ini, kebenaran itu bukan milik guru, kebenaran itu bukan milik anak murid, sebaliknya kebenaran itu milik Allah. Maka kalaupun guru itu bersalahan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kewajipan itu datang kepada anak murid bagi menegur guru-guru mereka dengan cara yang baik. Dalam sabda Rasulullah SAW, bila mana menyentuh tentang isu amaran-amaran daripada Allah berkenaan tentang orang yang tidak melaksanakan apa yang dia kata, kita boleh petik daripada beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya yang diriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithalul alim alladhi yu'allimu an-nas al-khair wa la ya'malu bihi kamathal as-siraj yudhi'u lin-nas wa yuharriqu nafsahu. Apa kata Nabi? Perumpamaan seorang yang berilmu, yang mengajar akan manusia dengan kebaikan tetapi tidak beramal dengannya, seumpama lilin yang menerangi akan manusia tetapi membakar dirinya. Kita buat perumpamaan dalam diri kita, guru umpama lilin, salah sebenarnya. Guru bukan umpama lilin. Guru kalau boleh kita kata umpama apa? Lampu. Terus yang tidak membakar diri dia tetapi menerangi orang lain. Kalau umpama lilin, dia akan lebur sedangkan orang lain mendapat manfaat. Itu tidak boleh. Apa lagi kata Nabi SAW? Peringatan Nabi terhadap golongan-golongan yang sebegini, seperti mana yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu laylatan usriya bi ala qaumin syafahum tuqrat bi maqarib min nar. Qala qultu man haula? Qalu khutaba'u min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Antara yang dipertuntunkan kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, apa dia? Satu golongan manusia yang mana mulut mereka itu dicangkuk dengan cangkuk daripada api neraka. Banyak na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tengok orang buat kuih tu, sahabat-sahabat kita daripada
agama Hindu, bila mana bawa terbagi sebagainya, cantik mulut dia. Tetapi ada satu golongan yang dipertontonkan dengan kumpulan tersebut, mulut mereka dicangkuk dengan cangkuk daripada api neraka. Lalu ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS, siapakah golongan tersebut? Maka dinyatakan kepadanya, khutbah min ahli dunia, mereka itu adalah merupakan pemidato semasa hidup di dunia. Hebat, cakap, Masya Allah. Di mana golongan ini adalah golongan yang telah menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, dan dalam masa yang sama mereka melupakan akan diri mereka, sedangkan mereka juga membaca akan kitab. Afala ya'qilun, tidakkah mereka semua itu menggunakan akal bagi berfikir? Kesan daripada mereka melakukan perbuatan yang sedemikian rupa. Berat tuan-tuan baca tambah-tambah golongan Ustaz. Kita banyak suruh orang kepada kebaikan, tapi kita tak buat, susah. Tapi kita harap bila mana kita seru orang untuk melakukan kebaikan, sebenarnya itulah bicara kita untuk diri kita terlebih dahulu, sebelum daripada ini disampaikan kepada orang yang lain. Meskipun ayat ini asalnya ditujukan kepada ahli kitab, macam ayat-ayat yang lain juga, wa aqimus salah, dan ayat yang sebelum daripada itu, wala talbisul haqqa bil batil. Meskipun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, tetapi manfaatnya tidak dihadkan kepada ahli kitab semata-mata. Kita juga yang selain daripada ahli kitab perlulah mengambil peringatan daripada perlakuan orang Yahudi ini. Janganlah kita mencontohinya. Sebaiknya kita berusaha untuk memperbaiki diri dalam masa yang sama. Kita juga menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Itulah yang terbaik daripada sekalian yang baik. Wallahu a'lam daripada tafsir. Atamuruna an-nas bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dalam ayat ini, kalau dalam hukum yang besar, kita dapati hanya terdapat dua hukum yang besar, iaitu pada kalimah wa tansawna anfusakum, nun mati bertemu dengan sin, dan yang kedua wa antum, nun mati bertemu dengan ta. Bukan mat badal, tuan-tuan, minta maaf. Ini kes mata lalu kali. Ikhfa al-haqiqi. Al-ikhfa haqiqi, iaitu kita kata mestilah didengungkan akan nun tersebut beserta dengan bunyinya menyamai ataupun menghampiri ke arah huruf yang berikutnya. Kalau sin selepas daripada nun, kita bunyikan dengung seolah-olah kita ingin menyebut huruf selepas daripadanya, seperti mana kita sebutkan wa tansawna anfusakum. Satu lagi, yang ketiga sama juga, iaitu nun mati bertemu dengan fa juga, ikhfa. Maka kita katakan bila mana kita matikan nun, pastikan bunyi dengung tersebut menghala ke arah huruf yang selepas daripadanya. Watasaw, watasa, watasa. Kalau fa, wa'afa. Jangan kita bunyikan dengung berbeza daripada huruf yang selepas daripadanya. Kalau kita kata sepatutnya kaf, minkum, kaf, tiba-tiba kita bunyi minkum, itu qaf. Ikhfa ialah kita menyembunyikan nun pada sebutan huruf yang akan datang, iaitu bila mana kita bunyikan nun mati tersebut seolah-olah lidah kita sudah hampir kepada makhraj huruf yang berikutnya. Watasaw anfu wa antum. Kalau huruf selepas daripadanya tebal, contohnya macam qaf, min qabl, dengungnya juga bunyinya tebal. Kalau huruf selepas daripadanya nipis, maka dengungnya juga menjadi nipis. Ada yang berbeza pendapat dengan saya. Antaranya kita boleh sebut beberapa tokoh yang besar, tetapi secara umumnya rata-rata bersetuju dengan pendapat bahawasanya bila mana ikhfa itu ialah menyembunyikan nun mati pada huruf yang selepas daripadanya
bukannya kita menyebutkan nun mati tersebut secara barasingan daripada huruf yang selepas daripada ini. Tajwid selesai. Qiraat hari ini juga untuk Abi Amru tidak ada bacaan yang selain daripada bacaan seperti mana Hafs. Kesemua qurra berpendapat dengan bacaan yang dibaca oleh Hafs, melainkan kita sebut Ibnu Katsir dan juga Qalun yang kita sentuh sebelum daripada ini dalam bab mim, mimul jam'i. Tapi kalau duri dia tak ada masalah dalam bab mimul jam'i. Maka ini bacaan bagi qiraat ialah seperti mana yang dibaca oleh Hafs. Satu lagi tentang ketinggian juga Allah. Bacaan yang kedua daripada duri, maaf, kenduri. Susi. Dia akan membacakan bacaannya dengan ibda pada kalimah pada start ibda atamur. Okey, Ustaz, faham? Atamurun saja. Atamurunan nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Susi dalam keadaan disebutkan bila mana hamzah itu berbaris mati. Tak kira lah sama ada dia berada pada fa kalimah ataupun ain kalimah ataupun lam kalimah, maka susi akan mengibdalkan hamzah tersebut kepada alif. Maksud ibdal apa dia? Tukarkan hamzah tersebut kepada alif mad, waw mad ataupun ya mad. Dalam keadaan ini kita kata hamzah yang mati tersebut ditukarkan kepada alif mad kerana baris sebelum daripada hamzah tersebut ialah baris atas. Boleh Ustaz? Okey, baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Itu bacaan daripada Duri Abi Amru. Manakala perawi yang kedua Susi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Okey. Di mana perubahan dia berlaku? Ustaz baca tadi tu beza dia dekat sini. Pada kalimah atamurun. Atamurun dibaca oleh Duri, manakala Susi perawi yang kedua bagi Abi Amru dia mengibdalkan akan kalimah atamurun tersebut dibaca dengan atamurun tanpa dimatikan akan hamzah tersebut, sebaliknya digantikan dengan alif semata-mata. Wallahu a'lam. Ini bacaan qiraat datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lain riwayatnya daripada riwayat yang kita biasa baca, iaitu Hamana Asim. Ada soalan? Ada soalan? Sila. Tanya tentang hukum berkaitan dengan garis masa. Anggota keselamatan tidak berkorban di hadapan ketika muslim. Kita dengar ada mengatakan ada syaitan, tapi di segi pengurusan jenazah tu tak seperti syaitan yang sebetulnya. Jadi birulah kita dalam masyarakat umum ni, kalau syaitan patut terus tak payah dimandikan kan. Jadi konsep syaitan itu siapa yang nak rasakan kematian syaitan. Kita tahu Majlis Fatwa dalam sidangnya yang berlangsung pada 6 bulan Mac 6
bulan Mac baru lagi lah hari 8 2 hari lepas bersidang menetapkan bahawasanya mereka yang terkorban daripada kalangan Muslim semasa peristiwa baru-baru ini adalah tergolong dalam syahid akhirat. Itu fatwa peringkat yang lebih tinggi, maka kita sebagai rakyat mestilah menghormati akan fatwa tersebut. Bagaimana tentang tata cara pengurusannya? Kita tahu hukum asal bagi pengurusan jenazah untuk yang mati syahid akhirat ialah mereka itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kalau nak kafankan tak ada masalah, sebab memakaikan pakaian yang lain daripada pakaian yang matinya seseorang itu dalam peperangan itu hanya sunnah. Kalau kita biar tanamkan dia dengan pakaian dalam peperangan itu hanya sunnah. Kalau kita nak ganti pakaian lain pun tak ada masalah. Tetapi hukumnya ialah yang asalnya dua benda tidak dibuat, itu tak dimandikan, yang kedua dianya tidak disembahyangkan. Di dalam begitu saja, sebab disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang berlaku kepada Hamzah dalam peperangan Uhud, iaitu Nabi menceritakan bahawasanya selepas daripada mereka serahkan mayat tersebut kepada Allah, mayat itu akan diuruskan oleh para malaikat. Tetapi dalam isu yang baru ini, bagaimana tata cara pengurusannya, saya sendiri wallahu a'lam tak mengerti. Saya tak tahu, mungkin tentang bertanya kepada orang yang menguruskan, kenapa diuruskan dengan cara yang sedemikian rupa. Sebab kalau mengikut hukum yang jelas tentang bukan dalam kitab-kitab fiqh berkenaan tentang urusan penyempurnaan jenazah mati syahid akhirat ini, maka dua benda yang diwajibkan kepada kita untuk tidak buat, iaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tetapi apa yang berlaku wallahu a'lam, kita harapkan mudah-mudahan ianya tidak akan sampai menimbulkan fitnah yang besar. Mudah-mudahan ada penjelasan di sana, saya tak tahu. Allah. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan. Jadi saya ada terbaca satu statement dalam buku tentang tuntutan Allah. Dan juga bagi kita tak boleh mengatakan Allah berada di mana-mana. Dan dia mengatakan bahawa ada ayat yang mengatakan Allah berada di atas lah. Jadi mohon sederhana, betul tak ada ayat yang mengatakan itu dan kita tak boleh mengatakan sebab kita biasanya kita statement kita dengan anak-anak awal juga Allah berada di mana. Okey, tuan-tuan, saya rasa saya pernah bincang masalah ni bila mana ditanya soalan yang sama, dari saya sama juga, iaitu pada kalimah firman Allah Ar-Rahman Al-Arsyid Tawa. Ingat tak bincang ini? Di sini sebenarnya ianya merupakan satu perkara yang diposisikan oleh ulama untuk sekian ratusan tahun yang lepas. Ada satu pihak yang menyebutkan bahawasanya tidak boleh disebutkan Allah itu berada di mana-mana seperti mana yang dinyatakan oleh saudara-saudara kita tadi. Dan ada satu pihak lagi, dia kata tidak boleh menyatakan Allah itu berada di satu tempat. Dan saya telah menerangkan pendirian saya bagaimana. Maka saya sebutkan, kita secara peribadi, kalau saya kata saya tidak akan berkata Allah itu berada di mana-mana, sebab mustahil bagi Allah untuk berada pada tempat-tempat yang kita katakan tempat tersebut tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, saya akan meletakkan apa yang telah diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah, seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, bila mana kita berbicara tentang Allah itu berada di mana-mana dalam satu konteks yang lain, kita akan melihat bahawasanya yang dikatakan dalam firman Allah pada surah Al-Mujadalah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di situ bermaksud Allah bersama-sama dengan manusia dalam erti kata pengetahuannya terhadap manusia itu, biarpun di mana-mana sahaja manusia itu berada. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah Ta'ala itu, di mana sahaja manusia itu berada, Allah mengetahuinya. Macam kita kata pada anak kita, wahai anakku, ayah bersama-sama dengan kamu di mana sahaja kamu berada.
Adakah kita kata bila mana anak kita pergi ke asrama, kita balik di asrama, kita tak boleh masuk asrama sebab kita dah habis sekolah. Kita bukan sekolah dengan anak kita. Tetapi di situ menunjukkan bahawasanya kita bersama-sama dari sudut perasaan kita, pengetahuan kita, ambil pegang kita terhadap anak kita. Maka bila mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama-sama dengan kamu pada tempat-tempat yang di mana saja kamu berada, di situ ma'iyah, di situ ialah ma'iyah dalam bentuk ma'rifah. Allah mengetahui apa yang kita perbuat, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang dalam hati kita. Di situ yang dimaksudkan dengan di mana-mana tadi, bukan dari sudut tempat. Itu pandangan ataupun pegangan yang saya pegang. Dalam masa yang sama, saya tidak mengkhususkan secara khusus Allah itu berada di situ tidak. Allah tidak berarah. Sebaliknya kita menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila mana Allah sebut Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arasnya, maka saya katakan apa yang Allah sebut iaitu Allah itu beristiwa di atas arasnya. Tapi jangan tanya kepada saya bagaimana Allah sedang beristiwa di mana, itu bukan persoalan yang perlu saya jawab. Faham? Nampak? Selesai. Alhamdulillah. Adapun yang lain yang berpegang dengan pandangan yang satu lagi, iaitu tidak boleh menetapkan arah itu ialah tempat duduk bagi Allah, sebab dia kata Allah itu tidak berarah, Allah itu tidak bertempat, maka terpulang pada dia. Saya tidak boleh memaksa mana-mana orang untuk berpegang dengan apa yang dia percaya. Tetapi apa yang saya percaya ialah apa yang Allah sebut, itulah yang paling tepat. Tetapi jangan ditanya bagaimana, sebab sifat zat dan juga perbuatan Allah itu sesuatu yang di luar daripada akal manusia bagi berbicara tentang. Apa Allah sebut? Terima. Bagaimana? Jangan tanya. Sebab ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tersyabihat. Kita tak boleh nak tengok lagi jauh dari itu. Wallah. Sini. Thank you. Cantik. Apa yang disebutkan oleh hadis ini, saya mendengar perbahasan tentang ayat ini daripada kalam seorang mufassir, Dr. Khalid Asad, orangnya dalam zaman ini. Dia kata itulah bukti sebenarnya bahawasanya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan akan kehidupan manusia itu berada di bumi, bukan berada di syurga. Sebab manusia-manusia yang selain daripada Islam menyalahkan akan Nabi Adam AS sebagai punca manusia turun ke bumi. Orang Kristian khususnya, akidah mereka ialah Adam itu ialah punca kepada manusia itu turun ke bumi. Sedangkan kalau kita melihat asal kepada kejadian manusia, Allah sebut inni ja'il, aku akan jadikan fil ardi khalifah. Dalam ayat ini, aku nak jadikan khalifah di atas bumi itu. Namanya manusia, tak kira lah sama ada ianya bersebab dengan sebab peristiwa Adam ataupun tanpa sebab, manusia itu tetap tempatnya di bumi. Maka bukan Adam itu yang perlu dipertanggungjawabkan atas sekalian kesilapan manusia seperti mana yang diimani oleh orang Kristian. Mereka katakan Adam punca kepada segala kesalahan yang berlaku, dan Isa itulah yang menebus segala kesalahan tersebut. Maka apa yang diimani oleh orang Kristian itu telah menyalahi, seperti mana firman Allah, bukan sebab Adam manusia turun ke bumi. Peristiwa Adam cuma sebab untuk berlakunya ia, tetapi takdir itu telah tertulis manusia itu memang tempatnya di bumi. Allah. Faham dia? Baik. Bagus saja, insya-Allah. Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita pastikan pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan juga Tuhan. Doalah banyak-banyak. Hari ini saya yakin ada tuan-tuan yang nanti apalah ulasan komen saya pada apa yang berlaku. Tapi saya kata yang terbaik ialah bila mana tidak mengetahui akan hakikat, saya pun tak tahu lagi apa kisah sebenar di sana. Macam-macam cerita, bila kita tak tahu tentang hakikat sebenar, lebih baik kita mendiamkan diri.
ataupun lebih kurang kita berdoa kepada Allah adalah fitnah yang berlaku pada hari ini. Daripada kisah-kisah dalam tempoh 2-3 hari ini, ianya dapat dijauhkan daripada kita, daripada terlibat sama ada dalam bentuk penglibatan secara langsung ataupun penglibatan dalam cara tidak langsung, iaitu dengan cara kita mengumpat benda yang kita tahu. Jaga mulut kita dalam, sebab fitnah itu ialah sesuatu yang tidur, maka jangan digerakkan akan fitnah tersebut. Walaupun yakinlah yang benar itu akan tetap benar, yang salah itu tetap akan salah. Siapa yang benar Allah akan angkat, siapa yang salah kesudahannya pasti akan jatuh. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.